Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Dan ini adalah minggu yang ke-8 tanpa solat Jumaat, bermakna kita pastinya merindukan khutbah Jumaat. Dan apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah berkenaan dengan satu khutbah Jumaat yang pernah disiarkan di masjid seluruh negeri Selangor pada 25 Oktober tahun 2019 yang membawa tajuk Merancang Harta Pusaka Mengukuh Silaturahim. Itu satu tajuk yang menarik lah. Apa kaitannya harta pusaka dan silaturahim? Jadi saya akan membacakan perenggan pertama khutbah Jumaat yang tersebut. Sesetengah masyarakat menganggap pengurusan harta pusaka hanya boleh diselesaikan melalui pembahagian secara faraid sahaja. Sikap ini boleh dikatakan antara penyebab berlakunya kelewatan pembahagian harta pusaka bagi seseorang semati. Tuan-tuan dan puan-puan, percaya tak? Ketika ini saya sedang mengendalikan satu kes urus pusaka yang sebelum ini telah cuba diselesaikan oleh waris-waris dan telah mengambil masa melebihi 40 tahun untuk diselesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh membayangkan dalam tempoh 40 tahun tu pelbagai isu timbul. Mungkin ada sesetengah waris yang termakan ataupun terambil harta batil dan sebagainya. Jadi sebenarnya selain daripada secara pembahagian secara faraid, ada lagi pendekatan yang boleh dilakukan oleh waris-waris dalam menguruskan harta pusaka. Kaedah itu dipanggil al-taharush, itu bahasa Arab ya, yang bahasa Melayu bermaksud muafakat waris. Dalam al-taharush itu sendiri ada 3 pendekatan. Jadi hari ini saya akan kongsikan ketiga-tiga pendekatan tersebut dengan contoh-contoh sebenar yang pernah saya ataupun pihak My Pusaka kendalikan. Jadi pendekatan yang pertama, lepaskan hak kepada seseorang dengan redha. Saya ada satu klien, apabila suaminya meninggal, maka anak-anak semua berpakat untuk melepaskan hak masing-masing atas pemilikan rumah kepada ibunya. Sedangkan kalau mengikut pembahagian berdasarkan faraid, hak ibunya hanyalah 1/8 sahaja. Walau bagaimanapun semua anak-anak telah sepakat bersetuju melepaskan hak masing-masing dan memberikan hak sepenuhnya pemilikan atas rumah itu kepada ibu. Jadi satu pendekatan yang amat baik. Yang kedua, lepaskan hak kepada seorang dengan tebusan. Ada satu lagi kes. Kawan saya seorang pengurus besar di bank, di sebuah bank di ibu kota. Selepas bapa beliau meninggal dunia, beliau telah diwarisi dengan banyak tanah di kampung. Jadi memandangkan beliau merasakan bahawa dia mempunyai satu kejayaan yang baik, maka dia melepaskan hak tanah, pemilikan tanah tersebut kepada adik beliau yang kebetulan memang tinggal di kampung. Mengikut harga pasaran tanah tersebut adalah sebanyak 60,000, tetapi disebabkan orang kata harga adik-beradik, jadi dia melepaskan hak atas tanah itu kepada adiknya dengan harga 10,000 saja. Dan dua-dua pihak bersetuju, maka kaedah ini boleh dilaksanakan. Jadi yang ketiga seterusnya adalah setuju bahagi ikut kadar yang dipersetujui. Ini berlaku kepada diri saya sendirilah. Bapa saya telah membahagikan tanah-tanahnya kepada semua adik-beradik saya dengan membuat proses penukaran nama atas geran siap-siap dah. Ya, ini dipanggil hibah mutlak lah. Jadi dalam banyak-banyak pembahagian tanah itu saya mendapat bahagian yang paling kecil. Ya, paling kecil. Jadi apabila saya bertanya kepada ayah saya, kenapa? Ayah saya memberi satu justifikasi yang paling mudah. Dia kata dalam ramai adik-beradik ini saya berpelajaran yang paling tinggi. Jadi biarlah kau dapat yang paling kecil. Jadi
lihat betapa cantiknya justifikasi orang-orang tua kita kan, dan saya terimanya dengan reda. Jadi kaedah itu boleh dilaksanakan. Dan kaedah yang keempat, barulah setuju bahagi ikut kadar faraid. Contohnya, anak perempuan akan mendapat separuh bahagian daripada anak lelaki. Isteri akan mendapat 1/8 daripada keseluruhan harta jika mempunyai anak, dan 1/4 jika tidak mempunyai anak. Yang itu adalah kaedah pembahagian berdasarkan hukum faraid. So saya harap dengan sedikit perkongsian ini tuan-tuan dan puan-puan faham berkenaan dengan konsep al-taharush ataupun muafakat waris. Jadi bagaimana untuk sesi yang akan datang? Saya akan membacakan sedikit mukadimah daripada khutbah itu untuk sesi kita yang akan datang. Di dalam khutbah itu juga ada menyatakan bahawa kegagalan mengurus harta pusaka dengan baik akan mendorong berlakunya krisis dalam institusi keluarga yang membawa kepada pertelengkahan sesama waris. Hal ini kerana terdapat waris yang menduduki harta si mati tanpa persetujuan waris-waris lain, atau mengambil harta si mati secara salah, ataupun bahasa mudahnya memakan harta batil. So yang ini kita akan perbincangkan di dalam sesi yang akan datang. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.